Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini, di mana hari ini kita akan sambung subjek perniagaan. Bab pertama iaitu sumber pengurusan manusia atau pengurusan sumber manusia, di mana untuk kali ini kita akan fokus kepada dua objektif utamanya adalah untuk mencapai kepada kemahiran, apa itu kemahiran keboleh pekerjaan, dan yang kedua bagaimana kita nak mengenal pasti struktur organisasi dalam suatu perniagaan dan bagaimana kita nak menghasilkan satu struktur organisasi dan perniagaan. Okay, so untuk hari ini kita akan fokus kepada dua perkara ni. Okey, sebelum kita nak kedua-dua perkara ni, apa yang pelajar kena tahu? Yang pertama tadi kita nak lihat kepada keboleh pekerjaan. Dari aspek keboleh pekerjaan ni kita akan lihat dulu dia punya definisi keboleh pekerjaan. Apa itu definisi keboleh pekerjaan? Okey, definisi keboleh pekerjaan di sini dia adalah kebolehan ataupun kemahiran yang dimiliki oleh pekerja. Maksudnya di sini bila majikan dia nak hire seseorang tu, dia akan melihat kepada kebolehan-kebolehan yang ada dalam diri seseorang individu tu sebelum dia melihat kepada kelayakan-kelayakan tertentulah. Okey. Kalau kita lihat untuk keboleh pekerjaan ni, kita akan melihat kepada dua perkara. Yang pertama iaitu 7 kebolehan kemahiran keboleh pekerjaan yang perlu ada dalam seorang individu, dan yang kedua kita akan lihat kepada keperluan kemahiran keboleh pekerjaan yang perlu ada kepada seorang individu. Okey, kita lihat satu-satu dulu. Di sini kita ada 7 kemahiran keboleh pekerjaan, keboleh kerjaan yang perlu ada dalam seorang individu. Yang pertama iaitu kemahiran berkomunikasi. Okey, ini adalah kemahiran yang sangat penting kepada semua individu, di mana kemahiran berkomunikasi ini dia membolehkan seorang individu tu ke hadapan lah. Dia boleh bercakap dengan semua orang. Okey, kemudian dia boleh, kalau kita bekerja dalam satu organisasi, maksudnya kita mempunyai kemahiran komunikasi untuk berkomunikasi dengan kelik-kelik kita ataupun rakan-rakan sekerja kita, supaya apakah yang kita nak capai dalam organisasi tu dapat dilakukan dengan baik melalui komunikasi yang baik. Kalau katalah awak ni perlu bekerja dalam struktur organisasi yang memerlukan kita bersemuka dengan kita punya klien, pelanggan, pengguna kita ni, maksudnya kemahiran komunikasi ni sangatlah penting untuk kita nak bercakap untuk mencapai memberi maklumat kepada kita punya pengguna ini, supaya mereka ni faham apa produk yang kita nak jual. Dalam masa yang sama kita boleh mempengaruhi pengguna ni untuk membeli produk kita. So kemahiran komunikasi ni adalah perkara yang sangat penting, sama ada di dalam organisasi ataupun kita punya di luar organisasi, untuk berjumpa dengan kita punya pelanggan ataupun pengguna. Itu yang pertama, kemahiran pertama. Kemudian kemahiran yang kedua adalah kemahiran berpasukan, di mana kalau kita ingat lagi masa di kata 4 dulu, kita ada belajar berkenaan dengan misi, visi dan matlamat organisasi. Okey, untuk mencapai kepada matlamat ataupun misi, visi organisasi ni, bekerja dalam pasukan ini adalah sangat penting supaya apa matlamat yang nak dicapai tu dapat dilakukan dengan baik. Kalau katalah kita memang perlu untuk pencapaian individu, kita perlu bekerja untuk individu kita sendiri. Kita nak capai kepada jawatan yang tertinggi, kita nak capai kepada KPI standard kita, tapi dalam masa sama untuk menaikkan diri kita, kita perlu bersama-sama dengan pasukan supaya matlamat perniagaan tu dapat dicapai. Okay, itu kebolehan yang kedua. Dan kebolehan yang ketiga di sini adalah kebolehan dalam penyelesaian masalah. Okay, kalau kita lihat bila kita bekerja, kita akan berhadapan dengan pelbagai masalah. Okay, kalau berhadapan dengan masalah ni, kita kena bijak dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah? Kita yang pertama sekali kita kena kenal pasti apa masalah yang dihadapi. Kemudian kita perlu tahu apakah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan langkah-langkah tu kita kena ada perbincangan lah. Untuk mengenal pasti kita kena ada perbincangan untuk memastikan masalah yang wujud sama ada dalam organisasi ataupun melibatkan kepada pengguna-pengguna terhadap produk yang kita tawarkan tu, kita perlu pandai dalam penyelesaian masalah supaya semua perniagaan kita dapat berjalan dengan lancar lah. Okey.
Kemudian yang keempat, kita mesti ada kebolehan inisiatif dan keusahawanan. Kalau kata dalam perniagaan kita tu, kita kena ada sifat inisiatif, iaitu kreatif dan inovatif. Di mana kita ni mempunyai idea-idea yang kreatif untuk diberi kepada pihak pengurusan untuk menambah baik kita punya produk dalam perniagaan, untuk menambah baik sistem pengurusan. Kemudian dalam masa yang sama kita ada ciri-ciri keusahawanan, iaitu di mana kita ni sanggup berhadapan dengan risiko, kita berjumpa klien, kita boleh melihat kepada peluang-peluang yang ada. Ini antara kebolehan yang perlu ada kepada seorang pekerja sebelum dia masuk kepada alam pekerjaan. Okey, yang seterusnya kita kena ada perancangan dan pengurusan diri. Perancangan tu dari aspek kerja-kerja yang kita ada tu kita dapat selesaikan dengan sistematik, kita dapat selesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kemudian dari aspek pengurusan tu adalah appearance diri kita. Kita punya image diri kita nak bawa. Kalau kata dalam kita nak pergi kerja tu, kita kena dress up macam mana pergi bekerja. Kalau nak jumpa klien tu, kita kena ada kemas, image yang nampak lawa, supaya orang ni confident untuk beli barang kita dan kita berkeyakinan untuk berjumpa dengan orang ramai. Itu antaranya bagi pengurusan dan perancangan dan pengurusan diri. Kemudian yang keenam, kemahiran keboleh kerjaan yang perlu ada kepada seorang individu tu adalah penggunaan teknologi terkini. Ini sangat penting lah, sebab kalau kita lihat pada era terkini ni, teknologi ni sangat berlaku dengan pantas. Okey, dalam masa yang sama, kita sebagai seorang pengguna ataupun seorang individu yang nak ke hadapan, mesti kita perlu menguasai dengan baiklah teknologi-teknologi yang ada. Kalau macam contoh sekarang ni kita berhadapan dengan musim PKP MCO kan, aktiviti kita tak dapat nak lakukan secara direct, berjumpa orang ramai, berkumpul dan sebagainya. So dengan ada kemudahan teknologi yang ada ni, kita kena pandai menggunakan platform-platform yang ada supaya kita boleh melakukan aktiviti perniagaan ke pekerjaan kita dengan mudah. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, kemahiran yang perlu ada adalah keupayaan pembelajaran. Di sini keupayaan kita untuk mengadapt ataupun mengadaptasi persekitaran kita untuk memastikan kita ni boleh menerima segala perubahan yang ada. Kita boleh belajar benda yang baru. So dekat sini kita tak akan ketinggalan lah. Okey, ini saya nak cerita sedikit pengalaman berkenaan dengan kesukaran untuk mengadapt satu persekitaran yang baru ni. Dia akan menjadi susah. Ini pengalaman saya bekerja dalam bidang institut pendidikan ni. Kalau kita tengok institut pendidikan, kalau kata orang-orang di situ mesti dah cerdik pandai kan, tetapi sekiranya kita ni tidak mempunyai keupayaan untuk belajar perkara yang baru, kita ni akan menyalahkan orang lain, kita tak boleh nak adapt dengan persekitaran baru, nanti kerja kita akan terganggu dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita menguasai keupayaan pembelajaran yang baru. Sebarang maklumat yang ada, walaupun kita dah ada pengalaman, kita dah pakar dalam bidang kita, sekiranya ada ilmu yang baru kita belum menguasai dengan baik, kita perlu belajar. Kita kena ada rendah diri, kita kena ada tak malu bertanya. Itu antara kemahiran yang perlu ada kepada seorang individu supaya dia ni sentiasa orang kata diperlukan dalam pasaran pekerjaan. Walaupun kita dah berumur, tetapi kalau kita ni boleh berhadapan ataupun adapt dengan ilmu-ilmu yang baru, kita sentiasa valid di dalam industri ni. Itu apa yang saya nak katakan. Okay, kalau kata perkara ni sangat penting lah, jenis-jenis kemahiran keboleh pekerjaan ni, di mana kalau kita sebagai student sekarang ni, untuk kita nak siapkan diri kita sebagai tenaga buruh pada masa akan datang, kebolehan ini perlu di-develop dalam diri kita supaya kita tidak ketinggalan lah. Kalau katalah ke seorang student tu, bila dia dah berjaya menghasilkan diri dia sebagai tenaga buruh tu, kalau kita nak ada tenaga buruh yang empowerment, yang ada kuasa, yang ada value berbanding dengan orang lain, seharusnya 7 kemahiran ni pelajar perlu kuasai lah. Okay, ini adalah jenis kemahiran keboleh pekerjaan yang mana perlu ada dalam seorang individu, yang membolehkan seorang individu tu dia diambil bekerja oleh majikan dalam sesebuah organisasi. Okey, keperluan kita untuk kita punya kemahiran keboleh pekerjaan ni. Kalau kita lihat dekat sini, ini ni semua ni adalah merujuk kepada
apa yang kita sebut sebagai kemahiran keboleh pekerjaan. Ada 7 tadi saya dah bincangkan pun. So sekarang ni kita nak lihat pula keperluan kemahiran keboleh pekerjaan. Kalau kita ada kemahiran tersebut, ada 7 dalam individu tu, tetapi keperluan-keperluan ini kita tak dapat nak penuhi, maka sukar juga kita diambil oleh pihak majikan. Okey, apa yang kita perlukan untuk memastikan kita sebagai seorang pekerja ni layak berada di dalam satu organisasi itu? Yang pertama adalah kemahiran. Maksudnya kemahiran yang bersesuaian dengan position ataupun jawatan kosong yang ditawarkan. Contohnya lah, kalau kata kelayakan yang sesuai ni, dia merujuk kepada akademik ataupun latar belakang pendidikan seseorang pekerja tersebut lah. Okey, kalau katalah kita nak bekerja dalam industri ataupun firm yang berasaskan akaun ini, maka seseorang individu tu perlulah mempunyai latar belakang pendidikannya dalam bidang perakaunan. Kalau katalah awak nak kerja dalam bidang kedoktoran ni, nak jadi doktor, maksudnya kita perlu adalah latar belakang pendidikan berasaskan perubatan. Begitu juga kalau kata nak jadi peguam, maksudnya kita kena adalah latar belakang pendidikan kita berasaskan kepada perundangan. Itu adalah latar keperluan dari aspek kemahiran keboleh kerjaan, yang mana seseorang individu tu perlu mempunyai kelayakan yang sesuai untuk dia dapat diambil bekerja dalam satu organisasi. Kemudian yang kedua di sini, seseorang individu tu perlulah berpengalaman. Pengalaman di sini dia kata merujuk kepada pelbagai pengalaman yang ada dalam satu pekerjaan. Maksudnya sebelum ni mungkin kita pernah bekerja dekat stesen minyak ke kan, sebelum dapat pergi ke mana-mana, nak pergi sama belajar kan, ada gap sikit kita belajar. Kita pernah bekerja kat stesen minyak. So dekat situ kita ada experience dah. Kalau kata sementara awak cuti semester break yang banyak masa universiti tu, awak pergi bekerja pula dekat kawasan kilang, dekat kawasan perindustrian kilang. Di situ awak ada pengalaman dalam operasi kilang pula. Kalau katalah sebelum awak dapat pekerjaan yang tetap tu, awak ada pengalaman bekerja di restoran. So awak dah bertemu dengan klien, awak dah tahu dah macam mana perangai klien, karakter klien, bagaimana awak nak serve makanan dan sebagainya. Di situ awak dah dapat develop pelbagai pengalaman dalam pelbagai bidang ataupun pelbagai industri perniagaan. Itu penting keperluan kita dalam kita nak mengaplikasikan kemahiran yang kita ada di dalam pekerjaan yang kita dah buat. Okey, yang ketiga di sini adalah pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Maksudnya kalau kita bekerja dalam satu organisasi yang berasaskan perkhidmatan, contohnya di sini perkhidmatan menyediakan pendidikan, sekolah kan, institusi tinggi. Kalau kata awak ni perlu mengajar dalam subjek tertentu, contohnya ekonomi, bermakna kita ni perlulah mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan dengan subjek itu sendiri, iaitu subjek ekonomi, mempunyai pengalaman, pengetahuan berkenaan dengan subjek yang kita tawarkan. Kalau contoh yang lain, contohnya lah kita bekerja dalam industri pembuatan pakaian. Maksudnya kalau kita masuk dalam industri pembuatan pakaian ni, kita kena tahu apakah material nak guna, apakah jenis pakaian yang akan dikeluarkan oleh firma, apakah barang-barang mentah, apakah sasaran pengguna pengeluar dan sebagainya. Itu semua kita kena tahu berkenaan dengan organisasi yang kita masuk ataupun kita bekerja. Itu antaranya lah keperluan. Kemudian yang keempat, pengalaman dalam industri tertentu. Contohnya lah tadi, awak nak jadi seorang accountant. So kalau kata nak jadi accountant, macam awak nak layakkan diri awak berbanding dengan orang lain, maksudnya awak ada pengalaman bekerja di mana-mana organisasi berasaskan akaun ini. Mungkin sebelum awak bekerja, awak mohon kerja ni sini, awak pernah bekerja di organisasi ataupun firm akaun sebelum ni 5 tahun atau 3 tahun, 4 tahun di firm yang berbeza yang memang memfokus kepada bidang kerja yang sama. Itu antaranya ya, bagaimana kita kata pengalaman dalam industri tertentu. Okey, yang kelima di sini dia adalah merujuk kepada keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan ataupun jabatan. Dekat sini kemahiran kita bekerja sebagai dalam pasukan tu sangat penting, di mana untuk mencapai satu matlamat, objektif, visi dan misi dalam sebuah organisasi tu, kita perlu ada keberkesanan kita dalam bekerja dalam secara berkumpulan. Okey, so untuk subtopik yang pertama tadi saya nak melihat kepada keboleh pekerjaan. Kita dah lihat kepada definisi, kemudian kita dah lihat kepada 7 jenis kemahiran keboleh kerjaan yang perlu ada oleh seorang individu supaya dia ni mempunyai
kelayakan berbanding orang lain dan masuk dalam satu organisasi. Kemudian yang ketiga, kita dah lihat kepada keperluan kemahiran keboleh pekerjaan yang perlu ada sebelum seseorang individu tu dapat nak implementkan dia punya kemahiran keboleh kerjaan dia. So kalau kita lihat kat sini ada 3 perkara di bawah subtopik yang utama. Pelajar kena tahu, kena bezakan kemahiran keboleh kerjaan dan keperluan kemahiran keboleh pekerjaan. Okey, kemahiran keboleh pekerjaan ni yang perlu ada dalam diri seseorang individu ataupun pekerja sebelum dia nak betul-betul bersedia untuk menjadi seorang pekerja. Kemudian keperluan dia untuk dia nak melayakkan dia masuk dalam satu organisasi, dia nak aplikasikan semua kemahiran keboleh kerjaan dia tu, mestilah dia ada 5 perkara ini, iaitu kelayakan, pengalaman, kemudian dia ada pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan, pengalaman dalam satu industri yang sama, kemudian dia boleh bekerja dalam kumpulan. Itu antara kemahiran keboleh kerjaan yang kita dah lihat dalam subtopik yang utama untuk pagi ini. Kemudian kita boleh pula pergi kepada topik yang seterusnya. Dekat sini ada latihan uji minda. Ini saya akan buat dalam kelas bersama-sama nanti. So, untuk yang seterusnya kita akan lihat kepada mencipta struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Okey, kalau saya kata tadi, untuk kita nak menjalankan perniagaan kita yang terurus, yang mengikut pengkhususan pekerjaan, dia mestilah ada pembahagian pekerjaan yang sistematik supaya matlamat, misi, visi dan objektif pekerjaan organisasi kita tu dapat tercapai dengan baik. Okey, melalui ini kita akan belajar dan kita kena pasti apakah struktur organisasi yang boleh dibina oleh satu organisasi supaya flow perniagaan dia berjalan dengan lancar. Kalau kita lihat dekat sini, kita ada 5. Yang pertama, bahagian fungsian, struktur organisasi fungsian. Yang kedua, struktur organisasi berasaskan produk, berasaskan wilayah, berasaskan pelanggan dan juga metrik. So ada 5 struktur organisasi ni yang mana kita akan belajar untuk topik yang kedua ni. Pelajar kena kenal pasti ke-5 ni. Kemudian pelajar kena tahu apakah perbezaan bagi ke-5 ni dan bagaimana nak lukis ke-5 ni. Dan yang terakhir, apa yang pelajar kena tahu untuk struktur organisasi ni adalah kelebihan dan kekurangan sekiranya satu orang tu dia memilih satu kaedah struktur organisasi yang dia nak buat dalam organisasi dia. Okey, yang pertama dekat sini, kalau kita tengok, kita ada struktur organisasi berasaskan fungsi. Biasanya kalau berasaskan fungsi ni, mostly kebanyakannya akan menggunakan kaedah ini. Sebab apa? Kaedah ni sangat mudah. Dia mudah berbanding yang lain, tetapi dia dapat membahagikan jawatan ataupun tugas setiap orang tu mengikut kemahiran kepakaran dia lah. Okey, ini basic punya kaedah. Biasa kalau pelajar tengok dalam kelas kita ada carta organisasi, yang pelajar buat itu adalah merujuk kepada carta organisasi berasaskan berdasarkan fungsi. Ini kita panggil struktur organisasi berasaskan fungsi lah, yang biasa kita guna pakai. Okey. Yang kedua, kita ada lagi struktur organisasi berasaskan kepada produk. Kenapa tak keluar ni? Okey, kalau berasaskan produk ni, biasanya organisasi ni organisasi yang besar. Kalaulah dia organisasi yang besar, bermakna untuk pengurusan produk dia supaya sistematik, kualiti dijaga, pemasaran dia bagus, promosi dia bagus, maksudnya dia kena bahagikan mengikut struktur organisasi berasaskan produk. Biasanya kalau kita lihat dia organisasi yang sangat besar ni, contohnya Nestle. Kalau awak tengok dalam Nestle, produk yang disediakan, kita ada produk minuman, makanan, kan. So dalam minuman sahaja pelbagai jenis produk minuman. Kalau makanan sahaja pelbagai jenis produk makanan yang dia ada, kan. So untuk dia nak pastikan dia punya pengurusan perniagaan itu sistematik, dia kena buat struktur organisasi dia berasaskan produk. Biasanya pekerja-pekerja yang diagihkan mengikut produk-produk ni, dia akan mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang dia ada terhadap produk-produk yang dia kena uruskan tu lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ada struktur organisasi berasaskan wilayah. Okey, wilayah ni biasanya
Dia wujud berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus utama kepada syarikat lah. Contohnya kat sini kita bagi wilayah-wilayah utara, selatan, timur, Sabah, Sarawak. Maksudnya kita nak fokuskan kepada wilayah-wilayah. Kalau contoh kita nak berniaga dalam kawasan Ipoh je, mungkin kita boleh letak mengikut zon, mengikut apa lagi, mukim ke apa, bergantunglah dengan pengurusan kita punya organisasi dan juga saiz perniagaan kita. Okey, yang seterusnya kita ada satu lagi kita tinggal, dia ada struktur organisasi berasaskan pengguna. Biasa kalau struktur berasaskan pengguna ni dia adalah melihat kepada perkhidmatan sahajalah, perkhidmatan sahaja yang berasaskan kepada sistem organisasi berasaskan pelanggan ataupun pengguna. Dia nak fokuskan kepada satu perkhidmatan tu kepada pelanggan A, B, C, D. Itu antara yang kita boleh lihat lah. Kemudian yang terakhir di sini kita ada struktur organisasi berasaskan metrik. Okey, kalau struktur berasaskan metrik ni biasanya dia akan gabungkan dua ataupun lebih lah struktur organisasi yang sebelum ni kita dah belajar. Kalau kita dah sebut tadi kita ada 5 kan. Tapi 4 daripada struktur, kalau metrik ni dia adalah gabungan daripada keempat-empat struktur organisasi yang kita dah belajar tadi. Okey, maksudnya dalam metrik ni kita boleh jadi sama ada kita nak gabungkan fungsian dan juga produk ke, kita nak gabungkan fungsi dengan pelanggan ke, kita nak gabungkan fungsi dengan wilayah ke. Maksudnya dalam struktur organisasi metrik ni kita akan gabungkan 2 atau lebih kita punya struktur organisasi untuk memastikan kelancaran dalam kita punya urusan perniagaan kita. So ini apa yang kita dapat lihat lah berdasarkan kepada struktur organisasi yang kita boleh bentuk dalam organisasi kita supaya perniagaan kita itu dapat diuruskan dengan baik. Terdapatnya perkhususan di situ, kita punya keboleh pekerjaan tu juga kita dapat strukturkan dengan betul, supaya guna tenaga tu kita dapat gunakan sebagai tenaga penuh, di mana tak ada pembajaran sumber di sini. Okey, so kalau pelajar lihat tadi, untuk subtopik yang kedua kita lihat kepada struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi ni kita ada 5 struktur organisasi, iaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, berdasarkan produk, berdasarkan wilayah, berdasarkan kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah berdasarkan metrik. So ada 5 bahagian, 5 jenis struktur organisasi yang pelajar kena tahu. Yang pertama, apa pelajar kena tahu? Setiap satunya pelajar kena tahu apakah ciri dia. Kemudian pelajar kena bezakan apa beza di antara kelima-lima ni. Kemudian pelajar juga boleh dapat nyatakan kelebihan dan kekurangan untuk menggunakan salah satu ataupun pergabungan melalui kita punya struktur organisasi ni. So untuk kita punya topik hari ini, saya dah selesai 2 subtopik, iaitu keboleh kerjaan dan juga pembinaan struktur organisasi. So kita dah ada 2 dekat sini. Dalam ni juga ada uji minda yang kedua. So yang ini kita akan bincangkan dia dalam kelas. So saya rasa untuk hari ini perkongsian saya bagi 2 subtopik ni dah cukup. So saya harap membantu pelajar untuk lebih faham bagaimana pengurusan sumber manusia ni dapat dilakukan dengan baik supaya pekerjaan matlamat dalam organisasi itu dapat dicapai. So, jumpa lagi untuk next class. So, sebelum tu, saya nak ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Untuk sebarang komen penambah baik, boleh email kepada saya. Untuk perkembangan segala aktiviti pembelajaran saya, boleh follow saya di Facebook ataupun di Instagram. So, jumpa lagi untuk next class. Thank you for watching. Bye.